yang terakhir bagi detachment PDRM adalah kenderaan Command Vehicle Scanner penutup aset Batu Polis Diraja Malaysia. Terima kasih pihak Polis Diraja Malaysia. Seterusnya kita beralih kepada kontingen dari Angkatan Tentera Malaysia yang dimulakan dengan Pancaragam Pusat Kor Amir Diraja. Tuan Fauzi boleh ceritakan berkenaan pelibatan aset dan juga kontingen Angkatan Tentera Malaysia. Ya, Hazel, kontingen Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 2076 pegawai dan juga anggota serta 140 aset kenderaan dan aset haiwan dari ketiga-tiga perkhidmatan darat, laut dan juga udara mengambil bahagian dalam pembarisan pada hari ini. Seperti mana yang dapat kita saksikan di skrin ketika ini adalah kontingen pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 21 grup gerak khas tentera darat, pasukan khas laut dan pasukan khas udara yang terdiri daripada 207 pegawai dan juga anggota. Ini pakaian seragam dalam operasi penyamaran, ya? Ya, betul. Yang disaksikan sekarang ni adalah pakaian yang digunakan oleh anggota sniper atau penembak curi yang memerlukan penyamaran yang tinggi. Juga mengikut di belakang kontingen jalan kaki ini adalah aset-aset yang digunakan oleh pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada motosikal, kenderaan dan juga kenderaan pembawa anggota, command vehicle dan juga boat yang digunakan bagi operasi-operasi khas di lautan. Dan di belakang kontingen pasukan khusus adalah kontingen daripada markas 10 Brigade Para yang didahului oleh Pancaragam Gabungan 10 Brigade Para yang terdiri daripada 33 anggota. Ya, rakyat Malaysia, inilah wajah-wajah mereka yang sentiasa siap siaga menjaga keselamatan di perbatasan dan di setiap penjuru negara melalui perkhidmatan pertahanan kedaulatan negara yang diberikan. Ya, Hazel, yang sedang dapat kita saksikan di layar TV sekarang ini adalah kontingen 10 Brigade Para dengan leading para battle group yang berkekuatan seramai 3 pegawai dan 204 anggota yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Fadi bin Abdul Qadir. 10 Brigade Para ini adalah pasukan atau gerak cepat Angkatan Tentera Malaysia, juga merupakan pasukan elit tentera darat. Pertubuhan ini mampu diatur gerakkan melalui operasi bersama melibatkan elemen darat, laut dan udara bagi melaksanakan sesuatu tugas yang ditetapkan. Ya. Mengikut rapat di belakang kontingen pejalan kaki adalah aset-aset yang digunakan oleh 10 Brigade Para, terdiri daripada motosikal scrambler, all-terrain vehicle atau ATV, kenderaan pembawa senjata, juga meriam 105mm LG Mark III yang ditarik oleh kenderaan penarik meriam Vemtech. Kenderaan ini juga ada kalanya berdasarkan kepada misi tertentu mungkin juga akan digugurkan daripada pesawat dengan menggunakan payung-payung kargo yang lebih besar. Seterusnya yang akan mengikuti di belakang kontingen 10 Brigade Para adalah kontingen 4 Brigade Mechanized yang menampilkan pembarisan tempur elemen-elemen mechanized. Ketemukan organisasi 4 Brigade Mechanized dilengkapkan dengan kenderaan perisai sebagai platform mobility kepada semua pasukan-pasukan di bawah naungan 4 Brigade Mechanized. Sama ada kenderaan perisai beroda atau berantai, sudah semestinya ia akan mempunyai daya gerak atau mobility yang tinggi, ketahanan ataupun protection, memiliki kuasa tembakan yang tinggi dengan pelbagai sistem senjataan yang dipasang pada setiap kenderaan perisai tersebut. Berapa ramai anggota yang boleh digerakkan dalam setiap satu bagi setiap kenderaan ini sudah semestinya sekurang-kurangnya 3 anggota yang akan terlibat sebagai pemandu, ketua kereta dan juga sebagai gunner. Tapi bagi kenderaan-kenderaan yang dikatakan sebagai APC, Armored Personal Carrier, di dalamnya nanti akan dinaiki oleh satu section yang terdiri daripada 8 orang anggota dalam setiap kenderaan. Dan aset-aset inilah
yang sentiasa dalam keadaan siap siaga, tuan. Betul, Hazel. Semua kenderaan ini kita akan pastikan serviceability-nya berada di tahap yang tinggi dan mampu untuk digerakkan pada bila-bila masa saja. Ya. Kerana ketika ini dalam era ketika ini bukan sahaja ancaman keselamatan dari luar, ada macam-macam juga bentuk ancaman yang berbentuk bukan tradisi, tuan. Ya, betul. Kenderaan-kenderaan ini juga lengkap dengan sistem-sistem pengesanan ataupun radar yang boleh juga kita gunakan di perbatasan bagi mengesan sebarang bentuk pencerobohan yang mungkin berlaku di perbatasan negara. Ya. Dengan sistem radar yang terdapat pada kenderaan komputer 8x8 ini sebagai contohnya. Ya. Yang kita saksikan sekarang adalah yang sedang melintasi pentas utama adalah kenderaan pendekar ataupun kereta kebal, main battle tank tentera darat. Ini boleh berpusing 360 darjah. Betul. Dia dilengkapkan dengan meriam 125 mm. Bukan sekadar sistem persenjataan saja, tapi deruman enjin kenderaan kereta kebal dan juga kereta perisai ini sudah mampu untuk menakutkan musuh. Ya. Melihat kepada aset-aset ini pastinya membangkitkan semangat kepewiraan, terutama di kalangan anak-anak kecil yang melihatnya pada hari ini. Sudah semestinya, Hazel, sudah semestinya. Saya begitu teruja dengan semangat yang ditunjukkan oleh penonton yang hadir awal untuk menyaksikan dengan lebih dekat aset-aset Angkatan Tentera Malaysia yang diperagakan hari ini. Baik, terima kasih Tuan Fauzi untuk perkongsian itu. Tuan Fauzi untuk penjelasannya. Kita beralih seterusnya kepada Pancaragan Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia. Kapten Hazam mungkin boleh ceritakan permulaan dan juga penglibatan Tentera Laut Diraja Malaysia dalam perbarisan peperangan. Ya, Ismail, mendahului kontijen TLDM ialah Pancaragan Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dengan kekuatan seramai 1 pegawai dan 50 anggota dan dipimpin oleh Lieutenant Commander Muhammad Syamran bin Ramli TLDM serta dibantu oleh Drum Major Perwaran 1 PGM Azumi bin Zainab. Manakala kontijen Tentera Laut Diraja Malaysia dengan cakap kata sedia berkorban. Kontijen ini seramai 207 orang anggota yang diketuai oleh Komander Nur Azmi bin Mat Yunus. Bergerak di belakang adalah kenderaan yang membawa mizal, torpedo dan periuk api yang digunakan oleh kapal-kapal TLDM. Kenderaan pertama membawa mizal Exocet MM40, sebuah mizal Exocet SM39, sebuah torpedo lightweight A244S, sebuah periuk api MR80. Dan kenderaan kedua membawa sebuah compression chamber, sebuah mine disposal vehicle dan anggota-anggota yang kita lihat sekarang ini sedang memakai surface supply breathing apparatus dan compressed air breathing apparatus. Dan di kenderaan yang terakhir kita dapat lihat kenderaan ketiga yang sebuah RSIB milik Pascal TLDM. Ini yang selalu digunakan untuk operasi penyelaman, ya tuan. Biasanya digunakan dalam operasi penyelaman dan juga operasi-operasi yang melibatkan Tentera Laut Diraja Malaysia secara khusus. Jadi terima kasih tuan kerana memberi penjelasan berkenaan tentang aset Tentera Laut Diraja Malaysia. Kita beralih kepada Tuan Mustafa untuk penjelasan pelibatan Tentera Udara Diraja Malaysia dalam pembarisan. Ya, seterusnya kita dapat lihat pembarisan TUDM dimulakan dengan 51 anggota drum band pusat TUDM yang diketuai oleh Major Rizal TUDM. Mengikuti daripada belakang pembarisan kontingen TUDM terdiri daripada 207 anggota dari pelbagai kesutangan yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Zaili Hatta TUDM. Tidak ketinggalan, pertunjukan aset-aset TUDM mempamerkan kepada kepada kita sistem persenjataan, misal dan bom untuk pesawat-pesawat TUDM. Antara yang dipamerkan adalah misal buatan Rusia untuk pesawat Su-30 MKM, iaitu misal untuk penggunaan air-to-air misal dan juga air-to-surface misal seperti R-27, R-73, KH-31 dan KH-39. Terdapat juga misal dan bom untuk pesawat F-18, iaitu
M120 MRAM dan M7 Sparrow. Kita juga dapat menyaksikan smart bomb yang digunakan oleh pesawat pejuang TDM MK22 Jedam, iaitu GPS Guided Precision Bombing. Baik, itu dia anggota dan juga aset tentera udara Diraja Malaysia yang dikongsikan. Kita beralih kepada tentera darat. Mungkin Tuan Fauzi boleh kongsikan. Ya, seterusnya perkhidmatan tentera darat adalah aset kontingen pertumbukan tentera darat Malaysia yang terdiri daripada gabungan elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan hikmat yang terdiri dari 270 orang pegawai dan anggota yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Chai Kian Sing. Turut serta juga dalam barisan ini adalah anjing perang dan juga kuda daripada Skuadron Istiadat Berkuda Tentera Darat. Ini kuda istiadat. Ya, betul. TM. Dan seterusnya dipamerkan hari ini adalah aset-aset Angkatan Tentera Darat yang terdiri daripada motosikal, kereta, kenderaan, truk dan juga trailer yang mempunyai fungsi masing-masing yang akan kita saksikan sebentar lagi. Ya. Yang sedang melintasi sekarang ini adalah motosikal yang digunakan oleh Korps Polis Tentera bagi tujuan eskort dan juga keselamatan. Juga yang sedang kita saksikan di skrin ini adalah kenderaan pembawa senjata yang terdiri daripada G-Wagon, Vantek dan GK Mark 1 yang dilengkapi dengan sistem persenjataan machine gun, Gatling gun, 40mm AGL. Seterusnya juga kita akan menyaksikan di belakang adalah senjata-senjata bantuan dari Korps Regimen Artileri Diraja yang terdiri daripada meriam Olinkan 35mm anti pesawat, meriam 105mm, 155mm dan juga misal multiple launcher rocket system. Apa aset ini banyak digunakan dalam pertempuran dekat dan pertempuran jauh? Bergantung kepada capability jarak yang mampu dicapai oleh setiap senjata. Ya. Sebagai contohnya Astros ataupun multiple launcher rocket system itu mampu mencapai sehingga jarak 89 km. Ya. Itu sasaran yang kita pilih. Ya. Yang kita saksikan sekarang ini adalah sistem misal pertahanan udara aras rendah IGLA. Ya. Dan ini yang saya katakan tadi adalah multiple launcher rocket system. Ya. Kebiasaannya ia digunakan dalam suatu operasi atau tujuan yang sebagaimana. Dia bergantung kepada operasi yang kita laksanakan. Contohnya di dalam sesuatu pertempuran konvensional, sudah tentu kita memerlukan senjata yang mampu mencapai sasaran yang jauh ke arah ke lokasi musuh yang telah kita kenal pasti. Ya. Dan ini difahamkan adalah penggunaan jambatan sementara. Ia banyak digunakan untuk tujuan operasi dan juga membantu bagi Betul. bencana. Betul. Yang kita saksikan sekarang ini adalah Tactical Mobility Support System. Ya. Kenderaan ini merupakan sebuah kenderaan pembawa road expedient yang boleh dihamparkan di atas permukaan tanah yang lembut, berpasir atau tidak rata bagi melancarkan lagi pergerakan kenderaan. Ya. Ratusan aset pertahanan yang dibawa hari ini, Tuan. Ya, sudah semestinya. Ya. Kita akan cuba mempamerkan semua peralatan yang kita ada bagi memberi keyakinan kepada rakyat Ya. Malaysia bahawasanya Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersedia dengan aset-aset yang kita ada untuk mempertahankan bumi negara Malaysia. Ya. Okey, masih lagi diteruskan dengan aset-aset oleh Ya, ini tentera adalah darat. kenderaan pengangkut kereta perisai Ya. ataupun trailer yang akan membawa kenderaan perisai ataupun kereta kebal yang berantai untuk bergerak ke jarak yang agak yang lebih jauh. Ya.
Dan sebentar tadi kita saksikan juga ada hospital Hospital Medan. Ya, betul. Hari ini juga dipamerkan adalah yang kita saksikan sekarang ini adalah Hospital Medan yang akan boleh dipasang di kawasan operasi dengan menggunakan model wad atau model bedah yang mampu untuk merawat sebarang bentuk kecederaan. Malah mereka mampu untuk melaksanakan pembedahan kepada kecederaan yang dialami Di dalam kenderaan di ini. dalam Hospital Medan tersebut. Ini pancaragam gabungan brass band 11 Brigade, 35 orang, diketuai oleh drum major. Dan di belakang brass band ini sekarang adalah kontingen veteran Angkatan Tentera Malaysia Ya. yang terdiri daripada 127 veteran Angkatan Tentera Malaysia yang mewakili ketiga-tiga cabang perkhidmatan darat, laut dan juga udara yang diketuai oleh Letnan Komandan Haji Samsudin bin Haji Ahmad bersama. Ya. Veteran tetapi masih lagi sihat fizikal. Betul, Hazel. Mereka masih lagi bersemangat dan sesungguhnya jasa dan pengorbanan para warga veteran ini amat kita hargai dan kita sanjung. Ya. Ya, Panglima Angkatan Tentera memberikan tabik hormat kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia. Yang cukup signifikannya istilah veteran itu hanya dikonotasikan kepada Angkatan Tentera Malaysia sebagai pendidikan khas kepada veteran. Dan ini kontingen veteran New Zealand. Tuan, boleh dikongsikan? Ya, yang kita saksikan sekarang ini adalah 20 anggota veteran Angkatan Tentera New Zealand yang diketuai oleh Mr. Gerard Lutotwara. Untuk maklumat hadirin penonton sekalian, kehadiran awal veteran New Zealand ini adalah bermula pada tahun 1948 hingga 1966 yang pernah berpengkalan di Sarawak dan terlibat di dalam era konfrontasi yang bermula pada tahun 1963 sehingga 1966. Dan mereka dibawa khas untuk hari Ya, ini. betul, Heather. Sekarang yang sedang dapat kita saksikan di skrin adalah kontingen pasukan simpanan yang terdiri daripada bahagian pasukan simpanan ataupun askar wataniah menggabungkan askar wataniah daripada tentera darat, laut dan juga udara yang diketuai oleh Letnan Colonel Muhammad Aslam bin Muhammad dari Regimen 58 askar wataniah. Pasukan simpanan ini dianggoti oleh anggota-anggota yang mempunyai berbagai kepakaran di sektor awam dan mampu dianugerahkan bagi membantu ganti atau augmentation angkatan tetap sekiranya diperlukan di dalam sesuatu penugasan atau misi. Ya. Ini juga cukup membanggakan kontingen gabungan wanita ATM. Kontingen Sri Kandi Negara yang turut sama dalam pembarisan berjalan lalu pagi-pagi ini adalah kontingen wanita Angkatan Tentera Malaysia yang diketuai oleh Letnan Colonel Zuraida binti Ghani dari Tentera Darat Malaysia. Peranan wanita dalam Angkatan Tentera Malaysia sekarang ini amat membanggakan kami. Dan menyusul pancaragam pusat latihan muzik tentera darat dan kita memberi tumpuan Tuan Fauzi kepada kontingen BB atau perempuan bangsa-bangsa. Ya, di belakang pancaragam pusida kita ini adalah kontingen Malbat 85011 yang diketuai oleh Letnan Colonel Zainal bin Abdul Samad yang akan meneruskan kesinambungan dalam menjalankan misi pengawan pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu di Lubnan ataupun UNIFIL. Mereka ini akan dijangka akan digerakkan ke Lubnan pada 26 Oktober 2023 yang akan datang bagi menggantikan Malbat 85010 yang ketika ini akan melengkapkan penugasan selama 1 tahun di bumi Lubnan. Ya, maka ia juga sebagai salah satu daripada aspek komitmen dan sumbang bakti ATM kepada pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu. Dan terima kasih Tuan Fauzi. Kita terus saja kepada apa yang kita saksikan di ruang udara pada ketika ini. Tuan Mustafa, boleh kita kongsikan sedikit sinopsis berkaitan tentang persembahan udara yang akan kita saksikan seketika dan kemudian nanti, Tuan. Pada pagi ini kita akan
pamerkan keupayaan kuasa udara dan kesiapsiagaan udara yang akan dipamerkan oleh aset-aset ketenteraan, aset-aset udara Angkatan Tentera Malaysia dan gabungan pasukan keselamatan. Apa yang kita saksikan sekarang di kaca TV adalah pesawat Sukhoi Su-30MKF yang membuka tirai pertunjukan. Pesawat ini adalah pesawat pejuang yang diterbangkan khas daripada Pangkalan Udara Gong Kedah daripada nombor 12 modern yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Raihan Osman Primun. Okey, baik tuan, kita terus saja melihat aksi persembahan udara untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Seterusnya, Aset-aset ini berupaya melakukan penugasan seperti Combat Search and Rescue, Utility, penerbangan VVIP dan penerbangan ihsan. Seterusnya diikuti dengan pesawat MD-530G Agusta A109 Light Conservation Helicopter milik Tentera Darat Malaysia. Aset-aset ini merupakan light attack helikopter dan turut berupaya melaksanakan penerbangan reconnaissance. Seterusnya Agusta AW139 Fennec dan Superlink milik Tentera Laut Diraja Malaysia. Aset-aset ini berupaya melakukan operasi maritim serta merupakan salah satu elemen dalam anti-submarine warfare. Diikuti dua buah pesawat AS365 Entry Dolphin milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Aset-aset ini berupaya melakukan penugasan kawalan maritim dan cari lamat maritim. Seterusnya Agusta AW139 dan AS355N milik Polis Diraja Malaysia dan Agusta A109E dan Agusta AW139 dari Unit Utara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara keupayaan aset-aset ini adalah Combat Search and Rescue, Maritime Operation, Tactical Airlift, Reconnaissance dan berfungsi sebagai Light Attack Aircraft. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sila alihkan pandangan anda ke sebelah kiri pentas utama. Pertunjukan seterusnya terdiri daripada 8 buah pesawat bernaung di bawah Institut Penerbangan 1 Kolej Tentera Utara Alustar. Dalam formasi Arrowhead Formation, kami persembahkan kepada anda pesawat Pilatus PC-7 Mark II. Pesawat-pesawat ini diterbangkan oleh jurulatih-jurulatih penerbangan yang terlatih dan berkemahiran tinggi, diketuai oleh Major Rose Adriana QDM, call sign Rose. Hadirin sekalian, alihkan pandangan anda sekali lagi ke sebelah kiri pentas utama dengan gabungan dua jenis pesawat terbesar milik UDM. Kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut. Tuan-tuan dan puan-puan, pesawat A400M The Grey Grizzly dan pesawat C-130 Hercules. Untuk makluman hadirin sekalian, pesawat-pesawat ini merupakan pesawat angkut strategik dan taktikal. Pesawat-pesawat ini juga berupaya melaksanakan tugas penerbangan operasi di kawasan-kawasan yang mencabar dan ekstrim. Tuan-tuan dan puan-puan, alihkan perhatian ke kiri pentas utama. Kami bawakan kepada anda kombinasi formasi pesawat pejuang Tentera Udara Diraja Malaysia. Formasi yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Hafiz UDM, Cosine Banger, pegawai memerintah nombor 15 Squadron, pesawat BAE Hawk dalam Diamond Formation. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya dalam Big Formation, pesawat F-18D, The Mighty Hornet. Seterusnya dalam Delta Formation dengan kelajuan menghampiri 600 km sejam, pesawat Sukhoi Su-30MKF. Tuan-tuan dan puan-puan, pesawat pejuang 4th Generation
Generation Multi-Role Combat Aircraft ini antara pesawat tercanggih dalam infanteri tentera udara Diraja Malaysia. Hadirin sekalian, pesawat-pesawat pejuang yang baru saja melintasi pentas utama itu tadi berupaya melakukan pelbagai serangan udara, antaranya air-to-air combat, air-to-ground, air-to-surface, electronic warfare, reconnaissance, suppression of enemy air defense, close air AST-55N milik Polis Diraja Malaysia dan mengakhiri formasi pesawat Agusta A109E dan Agusta AW139 dari Unit Udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Hadirin sekalian, ruang udara dataran Istana Kehakiman Putrajaya pada pagi ini sekali lagi akan digamatkan dengan formasi terakhir terbang lintas dari pesawat pejuang. Satu suara bangkit semua. Hadirin sekalian, pesawat yang berupayaan melakukan pelbagai serangan bagi menumpaskan musuh dari arah hadapan, tepi, kiri dan juga kanan bagi memastikan setiap musuh dalam radar mereka musnah dalam kemusnahan yang total. Pesawat-pesawat mempunyai capability multi-role combat aircraft dan all-weather capability ini turut dilengkapi dengan sistem air-to-air missile yang terkini dan tercanggih, iaitu AIM-120 AMRAAM. Hadirin sekalian, saksikan The Victory Roll dari pesawat BAE Hawk.
kasih kepada perwira negara, Garden of the Nation. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Kapten Aslam UDM. Dan saya Kapten Nadira UDM selaku komentator segmen udara mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, Tekad perpaduan penuhi harapan.